juga kalau kita tengok dalam kita melaksanakan ibadah zakat. Jadi nak tahu, kalau pendapat as-sunnah lah, zakat ni macam mana rasa-rasa kita, doktor? Baik. Terima kasih Ustaz Syamil atas soalan ni. Hari ni memang orang kata trend lah. Trend orang bila nak mengetahui tentang agama, dia nak tahu sumber-sumbernya, dalil-dalilnya dan sebagainya lah. Ataupun hujah-hujahnya. Jadi kalau bertanya untuk meningkatkan kefahaman tu bagus. Tapi kalau bertanya dalam erti kata nak mempertikaikan tu tak elok lah. Betul. Jadi Alhamdulillah, kalau kita lihat bab zakat ni sebenarnya dia adalah di antara 4 ibadat harta yang wajib dalam Islam. Jadi ibadat harta ni ada 4 yang wajib. Pertama, nafkah. Yang kedua, bayar hutang yang telah matang. Yang ketiga, zakat dengan syarat-syaratnya. Dan yang keempat, haji dan umrah lah. Dalam mazhab kita, umrah juga wajib. Jadi jelas zakat adalah di antara kewajipan yang paling wajib lah pada harta, dengan syarat-syaratnya. Dan kalau kita lihat dari sudut sumbernya jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala banyak menggabungkan di antara zakat dan juga solat, mendirikan solat dan melaksanakan ataupun membayar zakat. Jadi itu asas yang pertama lah. Kemudian hadis berkenaan dengan ataupun sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perinciannya ada pada dalam sunnah lah. Jadi kalau kita lihat perincian hukum zakat memang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita boleh bahagikan sunnah hadis zakat ataupun kewajipan zakat, pertama adalah zakat emas dan perak, ataupun kita kalau boleh kata juga zakat mata wang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat haiwan ternakan, iaitu haiwan ternakan pun bukan maksudnya semua haiwan yang diternak, tapi haiwan unta, lembu, kambing dan yang termasuklah kerbau dan juga biri-biri dan sebagainya. Itulah yang subjek yang dituntut zakat padanya. Kemudian kita ada zakat hasil pertanian dan hasil buah-buahan. Hasil pertanian ni kita rujuk kepada dalam mazhab Syafi'i, kita jelas pada makanan asas lah. Kemudian kita ada zakat barang perniagaan, urut tijarah. Jadi setengah orang ni keliru antara zakat perniagaan dengan zakat barang perniagaan. Jadi yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang disebut dalam kitab fiqh pada asalnya adalah ma yu'addu lit tijarah, sesuatu barang yang disediakan untuk dijual. Tapi daripada situ ulama juga kembangkan perbahasan kepada zakat perniagaan. Kemudian kita ada zakat hasil galian ataupun harta terpendam, itu pun ada syarat-syaratnya. Kemudian kita ada zakat hutang dan kemudian kita ada zakat harta bercampur. Jadi ini jenis-jenis zakat, perbahasan zakat yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cerita pasal zakat ternakan, cuma zaman sekarang, doktor, orang banyaknya kerja makan gaji. Bila kerja makan gaji, kadang-kadang kerja tak sama dengan tempat tinggal. Kerja dekat Negeri Sembilan tapi menetap di Melaka. Jadi macam mana orang macam ni? Dia nak bayar zakat ni, kalau ikut sunnah tu dia bayar dekat mana? Dekat tempat dia tinggal ke atau tempat dia mencari rezeki tu? Ya, baik. Zakat terbahagi kepada dua kan. Zakat harta dan juga zakat badan ataupun zakat fitrah. Maka zakat fitrah tu dituntut pada waktu wajibnya adalah di mana tubuh kita berada ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan masuk pada 1 Syawal. Jadi zakat badan itulah sebaik-baiknya waktu tempat yang kita berada di akhir bulan Ramadan, di awal bulan Syawal. Tapi harus kita bayar sejak awal Ramadan. Zakat harta, ulama kata kita bayar di mana harta tersebut berkembang. Harta tersebut di mana harta tersebut berkembang. Jadi kita kata kalau kita duduk dekat Negeri Sembilan, kita berniaga kat Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur lah yang berhak kita bayar ulil amri yang perlu kita bayar zakat tersebut. Kalau dia duduk kat Selangor tapi dia bekerja dan dia berniaga di Negeri Sembilan, maka dia kena bayar dekat mana? Dekat Negeri Sembilan lah, sebab kat situ harta dia berkembang. Kalau kita tengok syarikat-syarikat korporat di seluruh Malaysia pun,
contohnya saya duduk dalam perbankan, mereka ada mengira keuntungan dalam di setiap negeri. Mengira zakat di setiap negeri, bagi setiap negeri. Okey. Jadi mereka ada beberapa kaedah, ada 5 kaedah cara mereka nak mengagihkannya. Tapi kaedah asasnya ialah kita beri zakat di mana harta tersebut berkembang, kita bayar pada ulil amri ataupun majlis agama pada negeri tersebut di mana harta tersebut berkembang. Dan ulama uraikan lagi bahawa orang miskin yang lebih berhak kepada harta kita tersebut adalah yang ada dalam kadar dua marhalah daripada kawasan kita harta kita itulah. Itulah yang paling berhak terhadap harta zakat kita lah. Dia memang kadang-kadang apa yang berlaku inilah, orang duduk dekat tempat lain tapi oleh kerana dia ada favoritism. Favoritism, so dia bayar dalam dia bayar di tempat yang bukan tempat harta tersebut berkembang, bahkan jauh daripada orang miskin yang dalam lingkungan 2 marhalah. Jadi kat sini dah masuk pada perbahasan memindahkan zakat. Okey, pindahkan zakat. Maksudnya tak boleh lah doktor kalau Dia hukum asal tak boleh lah. Memang tak boleh. Memindah zakat ni ada syarat-syarat dia dan itu hak pemerintah kan. Doktor, kalau cerita tadi orang bekerja, tapi ada orang sekarang ni dia kata, yelah sebab cerita kembali kepada sunnah ni semua, dia cakap kalau boleh kita ni zakat harta ni memang tak ada pun dalil-dalilnya, dia kata. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni memang tak ada dalil pun, dia kata. Yang ada zakat ternakan, zakat emas, tapi zakat pendapatan ni, penggajian ni tak ada dalil. Macam mana tu doktor? Agak-agak betul ke tak? Itulah kata dakwaan tak ada dalil ni berat sangat. Sebab kalau kita kata tak ada dalil, bermakna kita kata seolah-olah para ulama ataupun jawatan kuasa fatwa yang mewajibkan zakat pendapatan ni menggunakan hawa nafsu dah kalau tak ada dalil. Tapi mustahil lah begitu. Jadi kita kata memang perkara ni perkara khilafiyah. Tetapi majoriti ulama zaman kini dan majoriti jawatan kuasa fatwa di negara di Malaysia ke di luar negara ke, mereka berpandangan adanya kewajipan zakat pendapatan. Namanya macam-macam, ada yang kata zakat mihan al-hurrah, zakat gaji profesional, zakat kasbil amal, zakat kasab, macam-macam nama lah istilah tu. Tapi yang kita kata senang cakap zakat pendapatan. Maksudnya perbahasan tu panjang. Perbahasan tu panjang, tapi kebanyakan ataupun majoriti ulama zaman semasa dan juga badan zakat zaman semasa mengambil pandangan adanya kewajipan zakat pendapatan. Cumanya mereka berbeza-beza dari sudut cara nak mengiranya. Okey. Cara nak mengiranya. Dan mereka juga berbeza-beza dalam isu yang paling besar dalam bab ini adalah adakah disyaratkan padanya haul dan nisab. Ini antara isu yang dibahaskan panjang lah. Tetapi kaedah bagi masyarakat awam, kaedah yang mudah, kita ikutlah jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing. Sebab bila berlaku khilaf, kemudian pihak pemerintah agama telah memilih satu pandangan, maka pandangan tersebut mengangkat khilaf-khilaf yang ada. Hukmul qadi yarfa'ul khilaf ataupun hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah tu mengangkat khilaf-khilaf yang ada. Ya, kita kata memang ada khilaf. Okey. Ya, betul. Cara nak kira, cara nak apa kita panggil, pertama ada yang kiaskan kepada duit. Ya. Okey. Fiat. Pada emas dan perak. Okey, zakat pendapatan ni dikiaskan kepada emas dan perak, iaitu nisab emas dan perak, dia punya kadar dia 2.5%. Ada yang kias, macam saya tengok dekat Indonesia, dia kiaskan kepada ada juga yang kiaskan kepada ni pertanian. Pertanian, maksudnya dia kira setiap kali dapat dia, maksudnya tak ada haul. Wa'atu haqqahu yang masadih tu maksud dia. Ambil ayat tu. Ya, betul, dia ambil ayat tu. Kemudian dia kira nisabnya tu nisab hasil pertanian, iaitu dia darabkan nisab hasil pertanian, dicari nilai dia, siapa yang gaji dia begitu, maka dia kena bayarkan mencapai nisab, maka dia kena bayarkan zakat. Cuma kalau di negeri Indonesia sebagai contoh, saya nampak dia gabungkan, dia kata dia pakai kias syibih. Dia kata dari sudut nisab dia ambil zakat pertanian,
dari sudut kadar dia ambil zakat emas dan perak. Okey. Jadi dia kata inilah kita ambil contoh, dia kata tak kenalah kalau kita kata petani-petani, peladang-peladang kena bayar zakat setiap kali dapat hasil. Sedangkan ada orang gaji, bukan gaji nisab, gaji melebihi nisab. Kan? Betul. Jadi bagi mereka, orang yang mencapai nisab ni sepatutnya dia tak kenalah kita kata orang miskin bayar zakat. Tiba-tiba orang korporat yang kaya, yang rumah besar, kereta besar apa semua tak bayar zakat. Tu ada pandangan dia orang lah. Betul. Tapi kita tengok macam dekat negeri kita, kita ada dua kaedah lah kan. Walaupun ada perbahasan ni, tapi maknanya pertama kaedah pendapatan kasar. Maksudnya 2.5%. 2.5% ni dah 1/40. 1/40. Ada kaedah dia gitu je. Daripada 10 dinar, daripada 10 rubuk dinar daripada 10. Maksudnya 0.25 sen daripada 10 dinar. Itu 1/40. Ataupun separuh dinar daripada 20. Itu pun 1/40. Ya, betul. Ataupun seekor kambing daripada 40 ekor kambing, 1/40. Nisab zakat perak 5 dinar daripada 200 dirham. 5 dirham daripada 200 dirham. 1/40. Lepas tu disebut dulu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengambil zakat 25 daripada 1000, 1/40 juga. Jadi dia kaedah dia memang kaedah asal dia 1/40. 1/40. Kalau ikut memang ada dalil hadis Nabi kata kan. Ya, itu memang tu semua. Tu ada dalil semua. Kadar ni maknanya kalau kita tengok kaedah 2.5% ni lah 1/40. Jadi maksudnya kita keluarkan zakat pendapatan, zakat harta ni memang mengikut sunnah Nabi Memang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kata kita cinta pada Nabi, tapi harta ni kita sayang harta lebih daripada Nabi SAW. Ni masalah kita. Itu belum cerita azab lagi, doktor. Allahu akbar. Azab. Kau nak cerita azab apa orang yang tak bayar zakat ni memang dahsyat lah. Memang sangat dahsyat. Pertama, harta tersebut akan dirupakan menjadi ular. Melilit dia, kemudian akan mematuk dia sebelum dia dihisap. Lepas tu dia kata, akulah harta kamu yang kamu tak bayar zakat tu. Lepas tu kalau masuk ke dalam api neraka pula, harta tersebut akan dijadikan hamparan api, lalu dipanggang lah dekat akhirat dalam api neraka. Dan sebagian riwayat lagi menyebut binatang-binatang yang dia tak bayar zakat tu akan memijak-mijak dia nanti ke akhirat. InsyaAllah itu berat semua, doktor. Itu kalau orang percaya. Sebab manusia ni dia ingat dia hidup atas dunia ni sampai bila-bila. Dia tak rasa esok dia kena kapan, kena tanam. Sebab tu dia ingat harta tu boleh bawa dia. Jadi bila dengar doktor cerita ni memang rasa keinsafan tu, doktor. Jadi macam mana insyaAllah kita nak bayar zakat di Negeri Sembilan ni? Ya, insyaAllah ada banyak cara lah kan. Jadi sepanjang Disember, kaunter zakat di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dibuka pada setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad. Masya Allah, memudahkan kita nak bayar zakat. Mudah. Sabtu Ahad orang cuti. Jom semua tunaikan zakat sebelum 31 Disember untuk nikmati rebate cukai pendapatan sehingga 100%. Kat Malaysia ni kita 1-to-1. RM1 kita bayar zakat, RM1 kita dapat rebate cukai. Untung duduk Malaysia. Untung. Rezeki duduk Malaysia. Kemudian jom tunaikan kewajipan zakat bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kewajipan terlaksana, umat terbela. Mudah-mudahan insyaAllah zakat yang kita keluarkan dapat kita buat kerana Allah, ikut sunnah Nabi SAW, umat kita terbela. InsyaAllah. Amin ya Allah. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Untuk sesi pada pagi ini.